Hai, Assalamualaikum korang. Hai. Kembali ke YouTube channel aku, Kotak Cerita. So, untuk siapa yang tak kenal aku, nama aku Rehan Haris. Aku merupakan seorang penulis skrip dan juga penulis novel. Siapa yang belum follow aku dekat Instagram, bolehlah follow aku dekat nama Rehan Haris. Okey, hari ini 20 hari bulan 7 2021. Selain daripada Hari Raya Haji. Okey, selamat Hari Raya Haji korang. So, macam mana korang punya sambutan? Hopefully walaupun kita dalam tempoh PKP ni, masih lagi lah korang sambut ya. Okay, hari ni selain daripada Raya Haji, akhirnya aku dipanggil untuk nak masukkan chip dah. Okay, so hari ni insyaAllah aku akan dapat first dose aku. So sajalah aku buat vlog ni untuk korang follow aku. Mungkin aku boleh tunjuk kat korang cara-cara step-step untuk korang proses ketika suntikan dos tu, macam mana nak register dan whatever semua. So macam aku sendiri, aku ada masalah ketika awal hari tu sebab MySejahtera aku asyik suruh aku update benda yang sama, which is aku punya alamat, lepas tu aku punya status mengandung dan juga breastfeeding. Kelakar kan? Tapi aku rasa majoriti kita pun dia suruh update benda yang sama juga dan berkali-kali suruh update. So macam mana aku selesaikan benda tu, aku akan share dengan korang semua nanti. Sebab sekarang pun dah pukul 5, aku punya time untuk suntik adalah pukul 6.30. So aku plan untuk keluar pukul 5.30, aku dah keluar rumah sebab aku takut mungkinlah jalan jam sebab ada polis apa semua kan. So aku kena prepare. Untuk korang yang nak pergi suntikan, aku nasihatkan jangan lupa bawa pen sendiri. Macam aku bawa 2 batang pen, pukul lah tiba-tiba satu ni buat hal ke apa ke. Lepas tu jangan lupa bawa mask sebab kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. So jangan lupa IC pun jangan lupa. Lepas tu aku bawa extra yang living lemon. Kok lah aku pening ke apa ke, so aku boleh diffuse by hand sahaja. Pemakaian baju pun untuk korang tak kisah lelaki ke perempuan, make sure senang untuk selak. Mungkin untuk perempuan macam mak aku hari tu, aku bagi kimono juga. So dia akan pakai t-shirt kat dalam, so dia cover lengan. So korang boleh pakai kimono ke, cardigan ke apa ke kat dalam pakai t-shirt. So korang just selak and then cucuk. So masih lagi juga alright. So macam aku hari ni, aku pakai tema blue. So sebab baju ni dah ketat, so aku coverkan dengan kimono. So nanti bila nak cucuk senang je. Selak. Okay, cucuklah. Exit to the left to exit 608 KLIA. Okey, tempat vaksin tu dekat sini. Jadinya nak parking, dia ada sediakan tempat parking khas kat belakang sana. So nanti mendapat lah. Rasanya dia ada kereta tu kot, apa entah nama kereta tu, lupa pula time ni. So ada kereta tu juga untuk ambil orang apa semua. Aku dah pun sampai, so lagi 10 minit, 8 minit macam tu pukul 6. So kalau ikutkan apa yang aku tahu, dekat certain tempat PPV, siapa sampai awal boleh je dia orang proses. So yang ini aku tak tahu. Aku dekat Movepeak Convention Center KLIA, dekat Tabung Haji punya hotel. So tak apa, pukul 6 kan aku pergi sebab mungkin ramai orang kena beratur ke apa ke. Sebab kalau ikutkan aku tengok-tengok ni, parking penuh juga dan juga ramai manusia. Sebab dalam kepala otak aku ni, aku kan bila time aku 6.30, oh mungkin tak apa dah, tak ramai orang. So bila aku google, rupanya time untuk cucuk vaksin tu sampai pukul 9 malam. So mungkin last temu janji ada pukul 8.30. Okey, aku nak kongsi dengan korang ni macam mana MySejahtera aku yang start, yang asyik suruh aku update benda yang sama tu, boleh bergerak. So cara dia mudah sahaja. Bila korang buka MySejahtera tu, korang akan nampak help desk sebelah kanan atas korang. Klik help desk, lepas tu ada beberapa benda yang korang tengoklah korang isu korang apa. So kalau macam aku pergi ke lain-lain. Lepas tu dia pergi next page, ada lagi beberapa item, dan aku pergi lain-lain juga sebab isu aku ni tak ada dekat dalam pilihan-pilihan yang dia bagi tu. So lepas pergi lain-lain 2 kali tu, okey, aku pun isilah apa masalah aku. MySejahtera asyik suruh update benda yang sama, which is aku punya alamat dan juga aku punya pregnancy. Aku nak cakap benda tu pun aku gelak. Aku punya mengandung dengan aku punya breastfeeding. So aku cakap aku lelaki, so macam ni. Dan aku send. So within 1 hour, aku dapat balasan email daripada diorang. Diorang akan selesaikan benda tu dalam masa 5 hari. So Alhamdulillah 2 hari kemudian aku dapat message daripada MySejahtera. So bila aku tengok, rupa-rupanya aku punya MySejahtera tu dah update. Kalau tanya aku dapat vaksin apa, aku rasa sebabkan hari ni Hari Raya Korban, so mungkin dia cucuk aku darah lembu korban. Walaupun untuk KL Selangor sekarang ni mulai 1 Ogos diorang dah buka untuk kita pergi walk in sahaja untuk cucuk vaksin. Tapi aku personally, aku rasa benda tu kurang
kurang bijak, kurang elok. Sebab aku takut nanti bila dia buka macam tu, orang kita ni kan suka jadi semut. So ramai-ramai lah pergi hurung. So kat situ tiba-tiba datang kluster baru. Okay, so aku adalah 24 jam selepas divaksin. Dah masuk chip dah ni, so korang dah boleh letak magnet apa semua. Tak ada, benda tu ngarut. So Alhamdulillah proses vaksin aku pun senang, mudah, pantas. Kalau korang pergi pun insyaAllah sebenarnya tak buang banyak masa pun kat situ. Dan lepas divaksin pun aku tak ada apa-apa side effect langsung. Okay je, normal je. Okay, kita akan ada 6 checkpoint. So aku akan explain satu demi satu untuk memudahkan korang faham. So untuk checkpoint pertama, macam korang baru lepas tengok ni, adalah checkpoint yang mana korang kena scan masa sejahtera. Normal sekarang ni korang masuk mana-mana kedai ataupun building, kita kena scan. So selain pada tu adalah kita kena aktifkan kita punya COVID result. So kalau korang tak tahu macam mana nak buat benda tu, korang boleh je tanya dekat helper ataupun sukarelawan yang ada dekat situ. So diorang akan tolong korang. So diorang, pada aku diorang kat sana sangat friendly lah. Apa saja yang korang nak tahu, korang nak tanya, korang boleh tanya sahaja. Untuk checkpoint keduanya aku tak sempat nak record sebab kita unexpected benda tu kan. Sebab aku sendiri pun tak ada pengalaman. So bila kita sampai dekat pintu tu, rupanya itu adalah checkpoint kita yang kedua, which is kat situ kita akan diberi satu borang, iaitu borang tu ada 2 page dan sama sahaja. Depan dengan belakang ada 2 bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi dekat borang tu kita isi benda yang basic sahaja, which is kita ada sebarang penyakit ke, tengah pregnant ke, tengah menyusu ke. So benda-benda macam tu kita just isi tik-tik sahaja. So dekat bawah tu kita akan isi kita punya nama, nombor IC dan juga tanda tangan. Jadi kita masuk ke dalam dewan, dia akan bagi kita nombor dan kita tulis giliran. Untuk checkpoint ketiga ni, kat situ dah dia akan tengok balik kita punya borang dan dia akan minta kita punya IC. Okay, so dekat kaunter ni dia akan double check balik kita punya nama, kita punya nombor IC dekat dalam IC, dekat dalam kita punya borang dan juga dekat dalam dia punya sistem. So dekat dalam dia punya sistem tu dia akan minta kita punya update terkini, kita kerja apa ataupun masih lagi student, kalau kerja dalam bidang apa. Okay, so dia akan double check lagi sekali kita ada sakit ke apa semua. So dekat situ kalau korang ada lelah ke, korang ada asma ke, korang ada penyakit yang biasa-biasa, yang kecil-kecil je yang tak melibatkan benda besar darah tinggi ke kecil manis ke kan, so dia akan tulis juga kat situ. So itu sangat penting untuk documentation dia orang. So jangan menipu lah kalau boleh. Kalau korang ada sakit yang kecil-kecil pun bagi tahu je. Jangan macam alah aku demam-demam je, batuk-batuk je. So jangan rahsiakan benda tu. Counter ni sahaja penting kita punya IC. Sebelum ni dia tak minta dan selepas ni pun dia takkan minta. Okay? So lepas korang habis settle dekat kaunter ni, korang dah boleh simpan korang punya IC untuk mengelak daripada hilang ke tercicir ke. Untuk checkpoint yang keempat ni pula, which is kat sini lah kita akan consult dengan doktor ataupun pakar farmasis, yang mana dia akan explainkan kat kita akan dapat vaksin apa. Dan juga kalau kita ada soalan, kita boleh ajukan. Dan again dekat sini pun dia akan double check dengan kita ada sakit ataupun tidak. Okay, senang kata setiap checkpoint dia orang akan update kita untuk pengesahan. Mungkinlah dekat checkpoint sebelum kita malu ke apa ke. So dekat checkpoint yang ada doktor ni, mungkinlah baru kita akan bagi tahu kita punya physicality, yang apa kita punya masalah kita apa semua kan. So dekat sini kalau korang tak ada soalan pun, korang boleh tanya je apa-apa soalan. Doktor, kena makan Panadol ke? Doktor, akan ada side effect ke? Doktor, akan ada apa-apa masalah ke? Anything. Dia akan menjawab sahaja. Settle sahaja consultation dengan doktor ataupun pakar farmasis ni, kita akan pergi ke next checkpoint pula. So dekat sini kalau ikutkan dekat tempat aku ni, aku akan masuk lagi satu building dewan. So dekat situ aku akan menunggu giliran yang seterusnya. Jadi kalau dekat dalam ni kita akan nampak beberapa queue. So maksudnya dekat situ doktor-doktor tengah cucuk pesakit-pesakit. Bukan pesakit, sebenarnya kita bukan pesakit kan. Kita nak ambil satu vaksin untuk imunkan badan kita kan. So maksudnya dekat dalam tu proses vaksinasi sedang berlangsung. So kita hanya tunggu giliran dan tengoklah bilik mana yang dia panggil kita. Bila masuk saja ke checkpoint yang kelima ni, maksudnya inilah proses yang kita nantikan, which is untuk kita dicucuk vaksin. So bila dia panggil kita masuk dalam bilik tu, macam bilik aku ni akan ada 2 doktor dan juga 2 orang yang akan menerima suntikan vaksin. Dia letakkan berasingan tapi dalam bilik yang sama. So kat situ pentingnya untuk sesiapa yang menitik beratkan tentang aurat dia, kat situ penting. So jangan expect macam aku pakai jubah, so nanti aku selak je lah. Jubah kan panjang, jubah kan besar, so aku selak je lah.
So kalau korang rasa menitik beratkan soal korang punya aurat, make sure korang jaga benda tu betul-betul lah. So normally bila korang consult dengan doktor tu, dia akan double check balik korang punya nama. So dia akan tanya kita, cucuk vaksin apa ya? Cucuk sama ada Pfizer ke, Sinovac ke, AZ ke. So kita akan cakap, dan juga dia akan tunjuk berapa kita punya mililiter dos tu, dan juga jenama kita dekat branding botol tu. So kat situ untuk pengesahan. Benda tu sangat penting untuk korang tengok supaya kita tak dapat suntikan-suntikan kosong yang macam diwar-warkan. So nanti akan ada masalah, which is korang kena pergi cucuk balik ke apa ke. So kita jangan ada masalah-masalah macam tu. So kita buka mata dan kita fokus betul-betul dekat situ. Apa nama vaksin tu, berapa mililiter yang masuk dekat dalam picagari tu. So dia akan cucuk kita. So untuk cucuk ni normally dia akan cucuk sebelah kiri. Untuk sesiapa yang kidal minta untuk cucuk belah kanan, dia tak ada isu pun sebenarnya. Tapi sebab bila kita masuk, so doktor tu sebelah kiri kita, jadi automatically dia akan cucuk sebelah kiri kita. Jadi bila kita bagi tahu, dia akan bangun dan dia akan cucuk belah kanan kita. Sekejap ya. Terima kasih. Untuk checkpoint ke-6 ni ialah checkpoint kita yang terakhir. So untuk setengah orang yang mana yang ada penyakit, dia akan suruh kita tunggu selama 30 minit. So untuk yang tak ada penyakit, akan tunggu selama 15 minit. So itu hanya pantauan diorang sahajalah. Dia akan ambil balik kita punya borang. So dia suruh kita tunggu, duduk. So nanti bila dia sampai masa, dia akan panggil kita. So dia akan double check balik kita punya, dekat kita punya MySejahtera dah komplit ataupun belum kita punya second dose. Diorang sendiri akan double check supaya diorang tak nak nanti ada isu apa-apa. Kalau kita ada sebarang sindrom, tiba-tiba jadi macam allergic ke apa ke, tak tahu wallahu alam benda tu, masing-masing ada dia punya kelemahan dia. Tapi harap hopefully tak ada apa-apa lah kan. Tapi in case ada, terus bagi tahu dekat diorang untuk rujukan doktor diorang. So lepas daripada checkpoint ke-6, kita dah tak ada apa-apa checkpoint dah, kita just boleh balik ke rumah. So bila balik rumah tu, korang jagalah korang punya, orang kata, kebersihan juga. So balik rumah terus dimandi, tukar baju apa semua, cuci baju ke whatever. So jaga korang punya kebersihan. Jangan balik-balik rumah, lepak dulu, tidur dulu, sentuh orang dulu apa semua. Macam aku bila dah balik rumah tu, mandi-mandi apa semua, aku telan 2 biji Panadol biasa. Bukan Panadol Activast ke Soliber ke apa semua. Aku telan 2 biji Panadol biasa untuk safety. Aku tak tahu benda tu sebenarnya berkesan ke tak, tapi aku just makan sahaja untuk aku punya mindset aku supaya aku boleh sihat apa semua. So aku rasa itu sahaja video aku untuk hari ini, untuk kali ini. Mungkin video ni ada sedikit kekurangan, tapi apa pun aku harap apa yang aku cuba sampaikan dekat korang, korang dapat. So kalau korang rasa video ni berilmu, jangan lupa share dengan kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel ni, sebab insyaAllah banyak lagi video yang aku akan keluarkan. Okay, bye. Assalamualaikum.